أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين أمين. Telah berkata Imamul Allamah Abul Qasim Al-Qushairi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Ketika Ibnu Yazdanyar, yakni Abu Bakar Husain bin Ali, ditanya tentang prinsip yang menjadi asas perjalanan seorang hamba menuju Tuhan, dia menjawab, prinsip-prinsip yang engkau maksudkan ialah bahawa dia tidak kembali kepada sesuatu yang telah dia tinggalkan, tidak meminta segala sesuatu selain yang esa yang kepadanya dia menuju, dan menjaga lubuk hatinya dari menginginkan sesuatu yang darinya dia telah menjauhkan diri. Dikatakan kepadanya, inilah aturan bagi orang yang telah menjauhkan diri dari pencipta. Bagaimana halnya bagi orang yang telah menjauhkan diri dari makhluk? Dia menjawab, pengalaman manis di masa mendatang sebagai ganti pengalaman pahit di masa lalu. Ditanya tentang taubat, Imam Al-Bushanji atau namanya Ali bin Ahmad bin Sahal menjawab, taubat ialah saat di mana engkau mengingati dosa dan tidak menemukan kemanisan di dalamnya. Zunnun Al-Misri menyatakan, perasaan taubat adalah bahawa bumi ini terlalu sempit bagimu, meskipun ia luas, sehingga engkau tidak menjumpai tempat untuk beristirahat. Lalu engkau merasakan jiwamu terbatas, kerana Allah SWT menyatakan di dalam kitabnya yang bermaksud, dan jiwa mereka pun telah sempit pula terasa oleh mereka, serta mereka telah mengetahui bahawa tidak ada tempat lari dari seksa Allah melainkan kepadanya sahaja. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Maksud surah Taubah, surah yang ke-9 ayat 118. Imam Ibn Atta menyatakan, terdapat dua jenis taubat. Pertama disebut inabah, yakni kembali. Dan yang kedua disebut istijabah, menjawab atau memenuhi. Dalam inabah, sang hamba bertaubat kerana takut akan hukuman. Dalam istijabah, dia bertaubat kerana malu akan kedermawannya, yakni sifat pemurah Allah SWT kepadanya. Abu Hafs ditanya, mengapa orang yang bertaubat membenci dunia? Dia menjawab, kerana ia merupakan tempat di mana dosa-dosa dikejar. Dan dikatakan kepadanya, ia juga tempat tinggal yang dijunjung tinggi oleh Tuhan dengan taubat. Dia mengatakan, pendosa mendapat keyakinan dari dosanya, tetapi mendapatkan bahaya dari penerimaan atas taubatnya. Al-Wasiti menyatakan, kegembiraan Daud AS dan manisnya kesengsaraan yang dia nikmati menyebabkan dia menarik nafas panjang, petanda akhirnya kesengsaraan. Sewaktu dia dalam kesengsaraan kedua, dia lebih mantap berbanding ketika masalah tersembunyi baginya. Seorang penyahut berkata, taubat pada pendusta hanyalah di hujung lidah mereka sahaja. Di sini dengan taubat dimaksudkan ucapan astaghfirullah. Abu Hafs mengatakan, seorang hamba tidak bersangkut paut dengan taubat. Taubat datang kepadanya dari Tuhan, bukan dari dirinya. Diriwayatkan bahawa Allah SWT berfirman kepada Adam, wahai Adam, aku telah
mewariskan kepada anak cucumu beban dan penderitaan. Aku juga telah mewariskan kepada mereka taubat. Aku menjawab seorang di antara mereka yang berdoa dengan sungguh-sungguh kepadaku, sebagaimana kamu telah berdoa kepadaku. Sama sebagaimana aku menjawabmu. Wahai Adam, aku akan membangkitkan orang-orang yang bertaubat dari kubur-kubur mereka dalam keadaan gembira. Doa mereka akan kujawab. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, masih lagi kita membicarakan tentang bagaimana taubat yang sebenar dan hakikatnya. Dan apakah tanda-tanda yang ada pada jiwa orang yang benar-benar bertaubat. Ini sebagai satu muhasabah diri kita ketika mana kita nak menilai taubat yang pernah kita lafaz dan kita tuturkan, dan perjalanan taubat yang pernah kita lalui daripada segala dosa dan maksiat. Apakah selama ini maksiat yang telah kita tinggalkan di belakang kita, dan kecuaian-kecuaian yang telah kita ketepikan untuk berubah menjadi hambanya yang berakal, hambanya yang sentiasa sedar, yang sentiasa insaf, hamba yang mengetahui matlamat hidup untuk kembali kepada Allah. Apakah nilai itu atau nilai taubat yang sebenar ada pada diri kita? Kalau belum ada, bagaimana perlu kita menggandakan lagi usaha kita, ikhtiar kita. Sebagaimana kita bila melihat rezeki tak cukup, kita menggandakan usaha dan ikhtiar. Walaupun ikhtiar itu sekadar meminta dengan orang. Begitu perasaan manusia, bila datang perkataan atau perasaan tak cukup apa yang mereka lakukan, mereka akan menambahnya. Demikian taubat. Antara perkara yang kita senantiasa perlu merasa tak cukup ialah taubat kita. Jangan merasa taubat kita sudah memenuhi kehidupan ini. Masih ada kekurangan. Fihi naqas. Ada kurang. Ada yang perlu diperbaiki. Ada yang perlu diperindahkan lagi. Dipercantikkan lagi. Kerana orang yang paling gembira waktu bertemu dengan Allah ialah orang yang bertaubat kepadanya. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran yang paling Allah suka orang bertaubat. Sebagaimana sukanya Allah pada orang bertaubat, demikian sukanya orang bertaubat waktu menghadap bertemu dengan Allah SWT. Baik, kita lihat apa kata Imam Yazdaniyar atau namanya Abu Bakar Husain bin Ali, ulama kurun yang keempat. Ketika mana ditanya tentang prinsip-prinsip perjalanan seorang hamba kepada Tuhan. Bagaimana seorang yang mula berubah nak tinggalkan hubungannya dengan dunia, hubungannya dengan segala yang melekakan dan yang melalaikan kepada hubungan yang sebenar, yakni hubungan dengan Allah SWT. Maka antara prinsip ialah dia tak kembali dengan apa yang telah dia tinggalkan. Yakni dosa-dosa silam, dosa lalu dia tak akan kembali lagi. Dia tak akan melaluinya lagi. Maka ini prinsip pertama. Dan prinsip yang kedua, dia tidak minta melainkan kepada Allah. Hidupnya sudah berubah, tidak lagi pergantungannya pada makhluk. Kalau kita nak tengok orang-orang yang benar-benar taubat pada Allah, pergantungannya mula pada Allah. Dia tak minta melainkan dengan Allah. Kalau orang yang masih lagi minta dengan orang, meraih simpati orang, maka ini belum benar taubat. Kalau sebenar-benar taubat, maka dia ingin meletakkan pergantungannya kepada Allah kerana dia amat meyakininya. Dan prinsip yang ketiga ialah dijaga hatinya daripada menginginkan sesuatu yang akan menjauhkan dia dari Allah. Mungkin dahulu disebabkan dia ada kuasa lah dia jauh dari Allah, dia tak nak lagi kuasa. Mungkin dahulu disebabkan kesibukan kerja inilah yang menjauhkan dia dari Allah, dia tak nak lagi benda itu. Artinya dia ada tiga prinsip utama antara dia dengan Allah. Dia tak akan ingat kembali, dia tak akan kembali melakukan perkara yang pernah ditinggalkan. Dia akan bergantung kepada Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, dia akan menghalang semua keinginan yang boleh menjauhkan dia dari Allah. Baik, ini hubungannya dengan Allah. Bagaimana hubungannya dengan makhluk? Sebab orang yang bertaubat, pertama dia perlu baiki hubungan dia dengan Allah. Yang kedua, dia perlu analisis kembali hubungannya dengan makhluk. Sebab makhluk, sebab dia sesat atau sebab dia berdosa, pertama lekanya pada Allah dan tanggungjawab. Yang kedua, pengaruh makhluk pada dia.
Maka seorang tidak akan sempurna ibadat melainkan dia menilai dua perkara ini. Pertama, antara dia dengan Allah, baiki. Yang kedua, dia dengan makhluk. Macam mana dia nak baiki dia dengan makhluk? Lalu kata Imam Yazdanjar, untuk dia dengan makhluk ialah pengalaman manis di masa mendatang sebagai ganti pengalaman pahit di masa lalu. Artinya, dia melihat ke depan, bukannya dia melihat ke belakang. Dengan maksud, tuan-tuan kawan-kawan dia, sahabat-sahabat dia, pernah mengembirakan dia. Dan bila mana dia bertaubat, dia merasakan inilah sebenarnya yang merosakkan dia. Kawan-kawan yang ajak dia enjoy, yang ajak dia leka, yang ajak dia buat maksiat, maka dia mula rasa pahitnya, kenapalah aku kawan dengan orang tu, kenapalah aku melakukan maksiat. Bila mengingati kembali, ia detik kepahitan. Tetapi kepahitan yang akan digantikan dengan kemanisan. Tuan-tuan sekalian, bagaimana seorang mula-mula bila bersahabat semua gembira. Tidak ada orang bersahabat dia kecewa. Dia bila bersahabat dia akan gembira. Dan kita memang ingin bersahabat, berkawan. Tetapi bila kita tahu kawan punca kita kalah, lemah, rugi, kita mula menyesalinya. Kita mula melihat kawan ini sebagai pengalaman pahit yang tidak mampu dipulihkan. Ini cerita dunia. Kalau sebab kawan-kawan ni kita gagal peperiksaan, kalau zaman periksa lah, kita gagal bisnes kita sebab kawan ni lah, kita gagal dalam hidup kita kerana kawan-kawan ni. Tuan-tuan akan kecewa dengan mereka, dan ini detik-detik paling pahit. Apatah lagi akhirat kelak bila Allah Ta'ala menyebut ramai kawan-kawan di dunia menjadi musuh. Al-akhilla yawma izin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Kawan-kawan, kekasih-kekasih di dunia menjadi musuh di hari akhirat kelak. Kerana mereka akan saling tuding menuding jari. Kamulah penyebabnya, kamulah puncanya, baik antara pemimpin dengan rakyatnya, rakyat dengan pemimpin, antara sahabat dengan sahabat. Melainkan illal muttaqin, yang bersahabat kerana Allah. Jadi untuk dia bertaubat, dia akan kenang balik masa pahit dia bersama sahabat dia, kawan-kawan dia. Namun dia melihat kemanisan di hadapan. Dia melihat inilah asbab untuk dia merasakan lebih kemanisan taubat, ketaatan pada Allah. Maka ini bagaimana prinsip orang bertaubat. Bila Imam Bushanji, iaitu seorang ulama yang meninggal tahun 348 Hijriah, atau nama sebenarnya Ali bin Ahmad bin Sahal, atau dikenali sebagai Bushanji. Imam Bushanji, waktu ditanya taubat tu apa, maka beliau menjawab, taubat di mana saat di mana engkau ingat dosa dan tidak menemukan kemanisan di dalamnya. Baik tuan-tuan sekalian, dosa yang kita buat ni manis, sebab tu kita buat manis pada waktu kita melakukannya. Orang yang minum arak, waktu dia seronok dia buat. Waktu dia berzina, dia seronok. Waktu dia membunuh orang, waktu dia mencuri, waktu dia khianat, waktu dia menipu, dia seronok waktu buat benda itu. Kalau tak seronok, dia tak buat. Tetapi bila dia bertaubat pada Allah, ingat balik, dia seperti mengingati racun dalam dirinya. Dia akan melukakan hatinya. Siapa yang masih mengingati maksiat dengan gembira, dia belum bertaubat. Waktu mana benarnya orang bertaubat, dia ingat balik maksiat, dia akan cukup sedih, kecewa. Dan dia tak rasa apa pun kemanisannya. Memang tuan-tuan ahli maksiat, waktu buat maksiat, dia rasa manis. Sebab tu dia boleh istiqamah. Seronok buat maksiat ni bagi ahli maksiat. Tapi bila mana dia bertaubat, maka tidak ada benda yang dibenci untuk diingati melainkan dosanya. Benci untuk ingat ini perbuatan dia, ini kejahatan. Kalau dia kembali ingat dan Allah Ta'ala nak beri dia kemuliaan, Allah pasti akan datangkan pengajaran. Ada satu kisah di zaman Nabi SAW. Seorang lelaki pada zaman jahiliahnya bermain perempuan, dengan kata lain berzina. Kemudian dia bertaubat, dia memeluk Islam. Bila mana dia memeluk Islam, maka dalam perjalanannya menuju Nabi SAW, dia terserempak dengan wanita yang dahulunya ialah teman dia, ex makwa dia. Ini bekas dia punya orang yang bersama-sama buat maksiat. Bila mereka berjumpa, mereka teringat balik zaman dulu. Dekat balik, rapat balik. Tiba-tiba wanita ni berkata, bukankah kita sudah dimuliakan oleh Islam? Takkan kita nak buat lagi?
Takkan kita nak ulang balik, perempuan ni ingatkan dia. Dia pun teringat, ya Allah. Maka dia meninggalkan wanita itu. Tapi dia masih terus berpaling. Paling tengok. Lah, dalam hati tu ada lagi. Tengah dia paling tengok, tak nampak tembok depan, langgar. Patah hidung. Patah hidung. Luka. Maka dia menghadap Nabi SAW. Nabi melihatnya, Nabi kata apa? Allah bila sayang seorang hamba. Inna Allaha idza habba abdan ajala uqubatahu fid dunya. Allah akan menyegerakan hukumannya di dunia. Jadi yang ini hukuman Allah terus bagi pada kamu. Artinya tuan-tuan, seorang yang bertaubat, tiba-tiba dia rasa balik manis maksiat yang dibuat. Dia tak sempurna lagi taubat. Kalau Allah sayang dia, nescaya dia akan kena hukuman atas sebab dia rasa manis tadi. Kenalah. Tadi dia tengok balik perempuan dulu zaman-zaman liar-liar dia tengok perempuan ni biasa. Macam tengok makanan je. Macam tengok tempat pelancongan lawa, tengok. Pantang lawa, tengok. Pantang lawa, tengok. Tiba dah taubat. Orang dah ingatkan, tundukkan pandangan, jangan tengok benda yang tak elok. Dia ada hari dia nak tengok. Tengok, bila Allah sayang dia, akhirnya dia kalau naik kereta, langgar dinding, langgar tembok. Kalau berjalan, terjatuh, rebah. Ada benda-benda yang Allah nak ingatkan dia. Maka ini tanda riayatullah, pemeliharaan Allah Ta'ala pada dia. Buktinya bila dia kena hukuman tadi, tinggal Allah, tadi aku buat maksiat. Dia kerana dia buat maksiat, dia tak nampak speed track depan tu. Kena. Biasa nampak speed track tu. Jelas sebab mata tu sudah kembali gembira pada maksiat yang dulu dia buat. Jadi hati-hati tuan-tuan gembira dengan maksiat yang telah kita tinggalkan. Hendaklah kita tetap merasakan maksiat yang telah kita tinggalkan ialah pengalaman pahit yang tak mungkin kita ulang kembali. Kemudian kata Zunnun Al-Misri. Zunnun kata seorang yang bertaubat dalam jiwanya dia terasa sempit. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa dhaqat alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a min Allah illa ilai summa taba alaihim liyatubu. Kalau kita baca dalam surah Taubah, surah yang ke-9 ayat 118, Allah menceritakan tentang 3 sahabat yang bertaubat dengan gambaran dia. Allah yang menggambarkan jiwa orang bertaubat. Berarti ini jiwa orang bertaubat sehingga dia merasakan dirinya sempit. Macam dah tak ada guna duduk kat sini. Dan dia tahu tidak ada tempat untuk dikembali, berlindung, berharap, bergantung melainkan pada Allah. Maka waktu itulah Allah mengurniakan padanya taubat untuk dia ampuninya. Jadi orang bertaubat, tuan-tuan, dia mula rasa macam rasa macam tak seronok dah hidup kat dunia ni. Tak seronok dah tengok kemewahan keliling ni. Dah tak seronok dah melihat apa pun nikmat yang ada di tangan. Tak seronok. Sebab dia mula rasa kecuaiannya yang begitu dahsyat. Kecuaian yang begitu jauh kepada Allah Ta'ala. Dia rasa tak guna apa semua yang dia dapat ni. Ni anugerah-anugerah, ni harta benda, ni pangkat, semua dah tak guna. Sempit dadanya. Ini taubat sebenar. Bila seorang melihat dunia bukan lagi kelapangan, melainkan lapang itu bila kembali pada Allah, maka inilah taubat. Tapi kalau masih bersenang-senang dengan dunia, maka dia belum merasakan nilai taubat dia. Sehingga orang bertaubat ni tuan-tuan, dia nampak akhirat dah. Oh, saya tak rasa apa pun nilai dunia, saya nak balik ke akhirat. Ingin dia kembali dan segera ke akhirat. Dan Imam Ibn Atta ketika menyebut taubat ni ada 2. Pertama disebut inabah, yang kedua disebut istijabah. Inabah ialah seorang yang kembali pada Allah takut hukum-hukumannya. Dosa, kemurkaan Allah, neraka, azab. Dan sebarang bentuk ancaman-ancaman yang Allah mengancam manusia, hambanya, makhluknya dalam Al-Quran Karim dan lidah Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi manakala istijabah, istijabah ni tuan-tuan, ialah satu perasaan malu pada Allah. Sebab itu kata Nabi SAW, istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kamu pada Allah dengan sebenar-benar malu. Malu pada Allah ialah Allah beri nikmat setiap hari. Allah beri segala keinginan kita, kehendak kita. Allah mudahkan segala jalan-jalan kita, sebab-sebab kita dan mendapat sesuatu. Namun kita tidak pernah menghargainya dengan melakukan maksiat, lalu kita malu. Dan ini yang Allah Ta'ala maksudkan dalam, kita baca dalam surah Al-Anfal ayat 24.
Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi war rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang beriman, sambutlah panggilan Allah dan Rasul bila mana dia memanggil kamu untuk menghidupkan kamu. Tuan-tuan, orang yang jauhkan diri dari Allah dan daripada perintah Nabi SAW, orang ni mati sebenarnya. Orang ni mati hatinya, mati matlamatnya, mati tujuan dan mati hakikat kehidupan dia. Sebab kalau kita fikir, tuan-tuan, duduk kat dunia buat apa ni? Kalau setakat makan, minum, berak, kencing, ia seperti binatang. Allah kata kita lebih mulia pada binatang. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita lebih mulia. Tuan-tuan lihat, sehebat mana pun binatang, sepintar mana pun binatang, segagah mana pun binatang, tidak mampu melawan manusia dengan akal dan ilmu yang Allah berikan untuk mencari iman. Akal dan ilmu Allah beri nak cari iman. Iman itulah kehidupan orang beriman. Seorang bila mana punya iman, dia hidup. Kenapa? Dia akan kekal dalam syurga, itulah hidup. Seorang yang tidak punya iman, dia akan mati. Kerana dia akan pergi pada azab Allah sengsara yang berterusan, abadi. Oleh sebab itu, bila seorang bertaubat, wa imma dia melihat pada hukuman-hukuman, ancaman-ancaman Allah, atau dia melihat kepada pemurahnya Allah. Kita ambil contoh gini, tuan-tuan sekalian, dengan mudah. Ada orang, sebab dia kenal ni, cikgu ni garang. Garang cikgu ni, cikgu disiplin. Ni cikgu paling tak popular. Disiplin. Maka dia takut. Nampak cikgu disiplin, dia pun rajin membaca, masuk kelas, tak ponteng, sebab hukuman ada. Yang kedua, seorang yang dia jumpa guru yang pemurah. Belanja dia sarapan, makan tengah hari pun dia bagi duit. Nanti balik sekolah dia bagi lagi duit. Dia tanya apa khabar kita. Dengan cikgu ni yang pemurah tadi, murid tadi berani tak lawan cikgu tadi? Dia tak akan lawan. Bukan manusia ni, tuan-tuan. Bila seorang buat baik padanya, dia terus akan jadi hamba pada orang tu. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, bahawa kebaikan itu menjadi sebab perhambaan seorang pada seseorang. Ini bila seorang buat baik, orang ni otomatik jadi hamba kita. Sebab dia malu. Yalah, kita nak belanja makan, kita beri benda tu, dia malu, dia cakap pun sopan dengan kita, lembut dengan kita. Dia nampak je kita tak suka, dia cepat-cepat minta maaf. Kenapa? Dia orang pemurah. Dia orang baik. Maka demikian seorang yang melihat Allah dengan segala pemurahnya, segala kedermawan Allah. Allah itu Wahhab, Allah itu Razak, Allah itu yang maha murah, yang maha penyayang. Maka dengan itu, tuan-tuan, dia meninggalkan segala maksiat dan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Hafaz ketika mana ditanya, mengapa orang taubat benci dunia? Dan siapa pun bertaubat, dia tak akan lagi ada letak nilai pada dunia, melainkan untuk sampaikan pada akhirat. Siapa pun. Kalau benar jiwa taubat, dia akan tengok dunia sebagai tempat yang menakutkan, menyeramkan, membimbangkan. Dia tak akan melihatnya dengan pandangan indah. Umpama seorang yang pernah kena patuk diular, tak mungkin dia melihat ular dengan pandangan yang indah. Gerung, takut, fobia, trauma. Ni pernah patuk aku ni, hampir aku mati. Seorang yang pernah lemas dalam air, dalam laut, dia tengok laut, trauma. Saya ingat salah seorang guru saya, bila ajak saya ke laut, ajak ke laut. Dia bila ajak ke laut, kita pun ke laut lah, cari ikan. Sampai kita berlabuh kat sungai, maka guru saya pun terjun sungai tu. Saya pun terjun dah mandi. Lalu kita pun bersembang. Dia tanya saya, dia kata, mandi laut? Saya kata, mandi laut, mandi sungai, mandi longkang, mandi semua mandi. Asal ada air kita mandi, budak. Dia kata, saya tak mandi laut. Kenapa? Saya trauma. Kerana dulu zaman kecil ditarik ombak, dia pun takut. Dia ke laut tapi dia takut mandi laut. Mandi sungai dia berani sebab tak ada ombak. Demikian pengalaman manusia. Ada orang dia takut naik kapal terbang. Takut jatuh. Dia cuma tengok cerita ataupun baca berita kapal terbang jatuh, dia dah takut dah. Trauma. Ajak naik free nak bagi, tak nak. Ajak duduk sebelah kapten pun tak nak. Dia punya trauma dia tak akan.
Jadi manusia bila pernah ditipu oleh dunia sehingga tersesat jauh dari Allah, sehingga melakukan segala maksiat dengan mudah, sehingga sombongnya hampir dia nak menyamai Firaun, pasti waktu dia taubat, dia melihat balik dunia, dia takut, gerung, tak nak. Sebab itu bila ditanya pada Abu Hafs, kenapa orang taubat mesti benci dunia? Memang perangai tak suka, akan suka dengan dunia. Sebab di sinilah tempat orang buat dosa. Tuan-tuan, dosa tak akan dibuat di akhirat. Dosa tak akan dibuat dalam kubur. Dosa tak akan dibuat di alam janin. Satu-satunya tempat orang buat dosa ialah dunia. Kerana itu ketika mana Adam AS buat salah di syurga, maka tempatnya mesti turun ke dunia. Di situ bukan tempat orang buat salah. Cuma kat dunia ni tempat bersepoh orang buat salah. Sebab tu tuan-tuan, hiduplah di dunia dengan ungkapan, dengan syiar Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tuhan kami menzalimi diri kami. Kalau engkau tidak mengampuni kami, merahmati kami, kami akan jadi orang rugi. Itu yang Nabi Adam buat. Kata Imam Ibn Jauzi dan kitab Saidul Khatir, Adam AS diturun ke bumi, dia bertaubat pada Allah, dia menangisi taubatnya selama 300 tahun. Tak angkat wajahnya ke langit, malu sebut. Bila Allah ajar ayat ni, fatalaqa Adam min rabbih kalimat fataba alaihi innahu wat-tawwabur rahim. Dan Allah mengajar kepada Adam beberapa doa untuk dia bertaubat pada Allah. Dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka doanya apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka itu yang Adam sebut dalam tempoh yang cukup panjang. Malu Adam tengok dunia ni, malu. Maka ini tanda atau prinsip orang bertaubat. Dia akan benci dunia. Kalau pun dia tengok dunia, dia tengok dengan bagaimana saya nak jadikan dunia ni sampai ke akhirat. Maka dijadikan dunianya semua untuk akhirat. Maka ia akan memberikan manfaat kepadanya. Dan dikatakan kepadanya juga, ia juga tempat tinggal yang dijunjung tinggi oleh Tuhan dengan taubat. Baik kat dunia ini juga, baik kalaulah benci dunia, keluarlah cepat-cepat. Tak boleh, sebab di sini ada satu amalan yang Allah suka. Kena berada kat sini juga. Apa dia? Taubat. Macam mana kita nak satukan benda taufik? Contoh macam ada satu tempat kita tak suka, tapi kat sini kita kerja gaji besar. Tanya kawan-kawan kita yang kerja kat Arab, kerja padang pasir, kerja dalam kem-kem. Ni kawan saya kerjanya dekat Basrah, kerjanya dalam kem kat Turkmenistan. Memang boring lah kerja. Duduk dalam tu je kerja, boring, tak tahu nak buat apa. Sahabat saya kerja kat Pakistan, duduk dalam kawasan minyak tu je, tak boleh keluar. Tapi yang menjadikan dia seronok sebab apa? Sebab gaji besar situ, 70,000 sebulan, 80,000 sebulan. Kita kat dunia benci tempat ni maksiat, tapi di sini ada satu amalan taubat. Taubat. Kerana itu bila mana kita berada di sini, kita nak taubat. Yang ni kita nak raih. Di sebalik bencinya pada dunia yang melalaikan kita, melekakan kita, tapi di sana ada permata yang perlu kita ambil. Tentang siapa yang suka masuk dalam lombong emas yang panas, lombong arang batu, lombong beliang, panas, ke dasar tanah, tak ada aircon dalam tu, masuk berpeluh-peluh, tapi di sana ada emas, ada belian. Maka kan itu mereka tahu bahaya di situ, tapi mereka nak untuk keluarkan. Kat dunia ni tuan-tuan, kita tahu bahayanya macam-macam. Setan ada kat sini, setan tak ada yang kubur, setan tak ada dalam alam janin kita, setan tak ada akhirat kita, setan ada kat sini, iblis pun ada kat sini. Semua penipu-penipu ada kat sini. Semua penipu-penipu ada kat dunia. Kita takut. Semua bahaya-bahayanya. Tapi di sana ada taubat. Maka selagi mana kita taubat, maka Allah berikan kita perlindungan. Allah beri kita kekuatan, penjagaan daripada perkara-perkara yang akan merosakkan kita. Kata Imam Wasiti waktu mana menceritakan kisah Daud AS. Nabi Allah Daud, dia dipuji Nabi Allah Daud sebagai awwab, seorang yang sentiasa bertaubat, seorang yang sentiasa merintih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Nabi Allah Daud AS, dia melalui beberapa fasa. Fasa susah, fasa senang. Waktu dia menjadi raja, waktu Allah berikan kepada takhta,
dan segala kerajaan tunduk padanya, yang akhirnya diwarisi oleh anaknya Sulaiman AS. Maka semuanya dia melihat dengan keadaan yang membimbangkan, menakutkan. Apa yang dia dapat, sehingga Nabi Allah Daud AS sentiasa mencari cara. Dia dalam istana, dia ada satu tempat khas untuk dia bermunajat yang isteri tak boleh masuk. Dan dia pergi pula meninjau rakyat untuk bertanya, apa pandanganmu terhadap Daud? Lalu semua kata Daud bagus, Daud raja yang adil. Sehingga ada malaikat yang menyamar yang Nabi Allah Daud tak kenal. Maka kata malaikat ini, Daud tu bagus, melainkan dia ni tak kerja. Dia ambil je duit negara sebagai gaji dia. Ya, itu hak dia, boleh saja. Tapi orang yang mulia sentiasa cari yang mulia. Walaupun ada benda yang harus baginya, tapi nak cari lebih mulia. Akhirnya Nabi Allah Daud AS, dia menyesali perbuatan itu. Dia tak kerja. Dia perlu kerja untuk cari rezeki. Padahal raja, mana raja kerja? Raja tak kerja. Tapi bagi dia salah. Dia mesti buat satu pekerjaan. Akhirnya dia berdoa pada Allah, bermunajat pada Allah, sehingga dia mampu bekerja untuk buat baju besi. Wa 'allamnahu san'ata labus, dan kami, kata Allah, yang ajar pada Daud cara buat baju besi. Maka Nabi Allah Daud AS buat baju besi dan dijualnya, dan itu belanja itulah yang untuk dirinya, dia tak ambil lagi duit negara. Ini fasa-fasa Nabi Allah Daud bertaubat kepada Allah. Fasa dia rasa kepahitan, atau akhirnya dia melepaskan kepenatan, dia mula nampak kemanisan. Bila dia mula bekerja, dia nampak inilah kesempurnaan dia. Ini kesempurnaan. Sebab itu Nabi Allah Daud, cara dia mendapat kesempurnaan taubat, sesudah kebimbangannya dengan kemewahan yang dilaluinya, maka dia berpuasa satu hari, dia berbuka satu hari. Dan Nabi SAW memuji, seafdal puasa ialah berpuasa satu hari, berbuka satu hari. Ustaz, kalau dia puasa sehari, buka sehari, kalau tak kena hari Senin, Khamis, macam mana? Tak, dia jauh lebih mulia. Katakan dia puasa Isnin, Selasa buka, Rabu puasa, Khamis ni buka, Khamis ni buka, Jumaatnya puasa, Sabtunya buka, Ahadnya puasa, Isninnya buka. Kan macam tu. Puasa buka. Kadang-kadang tak kenalah hari Isnin, hari Khamis. Mana lebih afdal? Seorang yang iltizam puasa Khamis, Isnin, Khamis. Atau orang yang iltizam puasa Ayyamul Bid, hari putih, 13, 14, 15. Atau orang yang berpuasa satu hari, berbuka satu hari. Maka kata Nabi SAW, afdalus siyam siyamu Daud. Seafdal puasa Nabi Daud. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Dia berpuasa satu hari, berbuka satu hari. Kalau kita nak jadikan satu ibadat kita, saat saya ni pun doktor dah kata kencing manis, darah tinggi, kolesterol semua, tak ada ubat paling baik untuk saya menaikkan puasa. Dan saya ingin melihat puasa ni bukan sekadar merawat penyakit, tapi ibadat saya di akhir usia ni, Ustaz. Makan tak selera, tebeng-tebeng pun buat apa? Buat muntah ke diri. Tak boleh dah, okey? Pertama, betulkan niat. Berpuasa tadi untuk mendekatkan diri pada Allah. Walaupun asalnya niat sebab nak jaga kesihatan, nak maintainkan berat badan, sebab nak jadikan benteng pada penyakit-penyakit yang mendatang pada usia tua yang sukar dielakkan dengan obat, melainkan dengan puasa. Antibodi terkuat menahan penyakit puasa. Semua ulama dan doktor bersepakat, tidak ada antibodi paling kuat melainkan kita berpuasa. Puasa akan meringankan tubuh kita, bukan membangunkan roh kita. Jadi kita betulkan niat dulu, sebab puasa ni kalau setakat niat nak diet, nak apa, dia tak akan beri banyak manfaat rohanian. Kita nak niat kerana Allah. Maka dia pun mula nak hidupnya mengubah hidupnya dengan berpuasa. Saya nak puasa paling baik, Ustaz, tolong tunjuk. Saya kata, macam mana tara kekuatan awak berpuasa? Tara saya boleh berlapar setiap hari. Kalau begitu, pilihlah puasa Nabi Daud. Puasa satu hari, berbuka satu hari. Puasa satu hari, berbuka satu hari. Sebaik-baik ibadat. Maka itu yang dilakukan oleh Nabi Daud AS pasca atau selepas kita katakan dia mendapat kerajaan. Tentu agak suka orang ada kuasa untuk berpuasa sebab dia memiliki semuanya. Sebab itu Nabi Allah Ilyas AS, waktu mana dia nak berikan pewaris raja, dia tak beri ke anak dia. Dikumpul orang ramai, dia kata, siapa yang nak warisi raja kerajaan aku? Tapi dengan dua syarat. Aku nak beri dia takhta ni, kata Nabi Allah Ilyas AS. Nabi Allah Ilyas antara Nabi yang
punya jawatan raja. Ilyas ataupun Ilyasak. Setengah ulama menamakannya sebagai nama yang sama, ada yang kata tak, berbeza, Ilyas dan Ilyasak. Lalu kata Nabi Ilyas AS, siapa nak wakil, nak ambil jawatan raja daripada aku dengan 2 syarat, aku akan serah pada dia. Syarat pertama ialah dia mesti berpuasa siang hari, qiyam mulai malam hari. Itu syarat pertama. Puasa siang, malam qiyam. Siapa nak jadi raja macam tu, tuan-tuan? Tuan-tuan nak jadi raja? Kita nak jadi raja sebab nak makan banyak sikit, boleh berhibur banyak. Sebahagian mereka lah dengan tujuan dia. Yang kedua, jangan marah. Orang ada kuasa ni, tuan-tuan, suka nak marah, suka tidak ada perasaan itu. Kita baru dapat kuasa ayah 2 hari, marah dah. Kuasa ayah baru dapat kuasa jadi suami 3-4 hari, dah rasa marah, nak marah dah. Manusia, tuan-tuan, dengan ada kuasa cepat marah. Hanya segelintir yang selamat. Jadi bila Nabi Allah Ilyas AS beri 2 syarat, nak jadi raja, pertama puasa siang hari, berpuasa berqiyam malam hari. Yang kedua, jangan marah. Kalau dia nak tidur, cuma boleh tidur siang, qailulah. Maka semua orang tak berani angkat tangan. Tiba-tiba seorang lelaki angkat tangan, saya. Maka kali pertama, ialah orang mula-mula kan semangat. Nabi Allah Ilyas tak peduli angkat tangan ni. Hari kedua kumpul lagi, siapa nak jadi raja? Dengan 2 syarat. Dia lagi angkat, saya. Maka orang itu dikenali dengan Zulkifli. Zu artinya yang sanggup menerima beban, kifil beban. Maka Nabi Allah Zulkifli AS mengambil warisan raja daripada Nabi Allah Ilyas AS. Akhirnya dia pegang amanah itu, berpuasa siang hari, qiyam mulai malam hari, dan dia tak pernah marah. Begini contoh orang yang saya katakan mencari ibadat yang paling utama. Jadi kalaulah orang tu nak cari ibadat paling utama, puasalah seperti Daud. Hebatnya Nabi Allah Daud beramal, beribadat untuk menyempurnakan taubat dia. Nabi Allah Daud ni nabi tak ada dosa. Taubat para nabi, taubat kemuliaan. Taubat kita, taubat kelalaian. Taubat orang bawah lagi, dah taubat daripada dosa dan kecuaian. Kita ada taubat kecuaian dan dosa, taubat kelalaian, ada taubat kemuliaan. Taubat kemuliaan ni milik nabi-nabi yang tak ada dosa, yang dijamin maksum tapi masih taubat. Ini taubat kemuliaan. Macam bos lah, bos ni tak payah kerja dah. Yang kerja anak ni, dia punya pekerja dia bayar gaji. Tiba-tiba bos kerja. Kerja bos untuk apa? Untuk duit ke? Bukan. Kemuliaan. Sehingga orang bawah tengok, bagus bos ni. Dia datang, ditolong kita. Dia buat kerja. Dia susun meja tu. Kita, kalau saya sekolah, pengetua ni bagusnya, pengetua. Dia datang pagi-pagi, dia tolong buka gate. Dia tolong susun meja. Walau tu bukan kerja dia. Itu semua kerja cikgu tu, cikgu ni, cikgu ni. Jaga tu, pegawai tu, staff ni. Tapi dia buat. Dia buka pagar, dia tutup pagar, dia buka lampu bilik guru, buka aircon. Semua dia buat. Dia buka kat kantin pula, dia bersih pula kantin tu. Aneh, ajaib. Dia buat ni kerana apa? Kerja dia? Bukan. Dia dapat gaji? Bukan. Itulah kemuliaan. Maka orang menghormatinya kerana kemuliaan itu. Ada orang hormat orang kerana dedikasi kerjanya, integriti kerjanya. Ada orang menghormatinya kerana kemuliaannya dalam bekerja, walau dia tak patut kerja. Seorang suami, bukan dia kerjanya untuk masak kat dapur, potong bawang, buat benda tu, bukan tu kerja isteri dia. Tiba-tiba dia mencemar duli, bermurah hati, turun kat dapur, tolong masak, tolong potong bawang. Maka isterinya melihat suaminya buat benda kemuliaan. Isteri, bukan kerja isteri tanggung nafkah dia. Tiba isteri tak apa bang, rumah biasa saya bayar lah bulan ni, kereta saya bayar, ni pun saya bagi, ni bagi. Itu bukan tanggungjawab awak, tak apa, saya saja. Maka itu kemuliaan dia. Sebab tu orang baik, tuan-tuan, dia bukan buat kerja sebagai tanggungjawab saja, dia buat kemuliaan. Yang tak patut dibuat pun dibuat, kerana dia mencari kemuliaan sebagaimana kisah para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.